Balik rumah. Balik rumah meninggal. Balik rumah meninggal. Penat ke apa ke, heart attack. Wallah tadi meninggal lah. Kan? Dia niat nak kasi keluarga makan, dia balik meninggal. Nampak tak? Jadi saya rasa kakak dengan abang, kawan-kawan kat sini pun mungkin pernah merasakan benda yang sama. Orang yang terdekat dengan kita, ya, pergi pagi kerja, balik tak balik, meninggal. Contohnya kan, kita doakanlah yang terbaik. Dah sampai masa mereka kan, kita doakan yang terbaik lah. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka bersama orang-orang yang soleh dan yang solehah. Amin ya rabbal alamin, ya. Okey, seterusnya jangan meratap dan meraung. Seperti mana tadi saya kata, banyakkan sabar dan bahagikan tugas sesama waris. Waris, please, ya, come forward. Your pewaris come forward. Kalau contohnya yang meninggal tu bapa, dia ada contoh dia ada 2 isteri, 3 isteri, pernah ada 2 isteri, 3 isteri. Dia ada anak-anak, panggil anak-anaknya datang. Panggil anak-anaknya datang. Come forward, this is your dad. Come forward, ya. Pasal bukan maknanya bapa tak dapat lah, bapa rapat dan sebagainya. Ini bukan pasal rapat tak dapat, ni bapa kita. Kan? Bila datangkan forward, uruskan dengan sebaiknya. Ya, benda-benda lama jangan diikut-ikutkan perasaan. Ada orang diikutkan perasaan. Dulu bapa bila buat majlis tak jemput kita. Sekarang bapa meninggal, pandai-pandai bapa. Jadi gitu, ikut emosi kan? Ikut emosi kan? Buruk-buruk pun selalu, maaf saya selalu gunakan word ni lah pada kawan-kawan ni cerah. Busuk macam mana ke, buruk macam mana ke bapa mak kita, itulah bapa mak kita. Saya selalu gunakan word saya minta maaf saya gunakan word tu nak fahamkan orang lah. Busuk macam mana ke, buruk macam mana ke, dia tak ajar kita solat ke, dia tak ajar kita agama ke, dia tetap bapa mak kita. Nampak tak? Banyak nangis. Faham tak? Jadi itu saya selalu gunakan word tu, ya. Sama juga dengan saya gunakan sama kepada mak bapak. Jahat macam mana ke, busuk macam mana ke anak tu, dia nakal macam mana ke, tak degil macam mana ke, tetap anak kita. Nampak tak? Jadi bila pengurusan jenazah, tolak tepi perasaan-perasaan tersebut. Inilah last khidmat yang kita boleh berikan pada mereka, ya, menguruskan jenazah mereka. Ya, menguruskan jenazah mereka, ya. Jika meninggal di hospital, perlu ditetapkan nak bawa ke mana. Ini penting juga abang kakak. Kalau meninggal ke hospital, tak semestinya bawa balik rumah arwah. Kadang-kadang, maaf kata, rumah arwah tu kecil, ya, jadi kena bawa di tempat lain. Kadang-kadang daripada hospital terus nak bawa pergi pusaraman. Ya, saya difahamkan mungkin Masjid Ma'ruf pun mungkin dah stop pengurusan mandi jenazah tu, dah stop. Mungkin fokus dekat Masjid Pusaraman sahaja. Wallahualam. Saya sampai Masjid Darussalam kan ada peningkatan kan. Saya sampai cakap dengan management, boleh tak kita letakkan satu bilik mandi jenazah dekat Clementi? Dan tanya saya kenapa? Pasal Clementi ni rumah banyak rumah kecil ya. Sebelah rumah BTO, rumah sewa, depan rumah sewa kan. Nak mandi jenazah tu kat mana tu? Dan selain daripada Pusaraman lah. Itu lain level lah, nak bincang lah ya. Cuma the point saya nak bilang ada keperluan kat situ. Ya, jadi yang penting ialah kalau contoh ada meninggal dekat hospital, bincang dengan keluarga. Bincang dengan keluarga. Pewaris tadi kan saya katakan, pewaris kan, bincang kat mana jenazah ni nak bawa balik. Contohnya, ataupun nak bawa pergi mana? Pergi mana? Pergi pusaraman ke ataupun bawa balik rumah ke. Contohnya kan, tengok pada keadaan. So, bincang. Saya pernah satu kali saya datang, teman saya punya arwah bapak meninggal. Teman arwah bapak saya meninggal. Saya datang ke, saya nak pergi ziarah bapak dia sebenarnya. On the way, lagi 5 minit dah sampai. Saya kata, saya gurau. Dia tengok saya kata gurau. Assalamualaikum. Kat mana? Cakap, saya pun gurau lah kan. Dia tak tahu, belum ada berita kan. Saya cakap, ni dah kat sampai ni, sekejap lagi belok kanan dah sampai ni. Ustaz, dah meninggal Ustaz. Lucu kan. Kita tak tahu emosi dia tengah itu. Jadi bila saya datang, memang dia dah meninggal. Jadi apa saya buat, saya kata, saya lagi orang luar kan. Saya cakap dengan dia sebagai anak, dia ada mak tiri. Yang kuat siapa? Mak tiri kan? Mak tiri kan? Isteri dia ke anak? Yang kuat? Isteri lah. Isteri yang kuat lah. Pasal dia isteri mak tiri Saya kata dia masih isteri. Jadi dia kata bincang dengan mak tiri, nak bawa balik mana arwah bapak kan. Dia kata dia baru jumpa bapak dia, baru jumpa, dah lama tak jumpa bapak dia baru jumpa meninggal. Saya kata pergi tengok, pergi bincang dengan bapak mak tiri awak. So mak tirinya tinggal east side, anak dia yang first ni tinggal west side. Ikut realistik west side lah, pasal pusaraman kat west side.
Tapi saya kata itu tak boleh jadikan tu. Bincang balik. So bincang balik, dia kata, Ustaz, mak saya kata bawa balik rumah saya pasal rumah dia bersirak, pasal rumah dia kecil, pasal rumah dia banyak kucing. Banyak kucing, belum sempat nak kemas, belum sempat nak apa, bawa bapa pergi ke rumah dia. Saya okey, saya kata lah. Dah bawa pergi rumah bapa, dah bawa pergi rumah dia, saya bawa pergi rumah dia. Saya dia tanya saya, Ustaz, saya nak jadi imam Ustaz, boleh tak Ustaz? Silalah, bapa awak. Orang lain, saya ustaz macam mana ke, saya guru awak macam mana ke, ni bapa awak kan. Jadi ya imam, boleh Ustaz, insyaAllah saya lakukan. Saya kat belakang dia, saya kata okey, fokus, control your emotion, buat jadi imam. Lepas ni saya baca doa. Okey, boleh Ustaz, alhamdulillah. Dan itulah kali pertama dia solatkan jenazah, dan itu jugalah kali pertama dia solatkan jenazah sebagai imam. And itulah yang pertama kali itulah bapa dia. Allah tentukan. Saya dah lama dia tak jumpa bapa dia. So bila dia dah tengah belajar urusan jenazah ni, jumpa pula. Bila jumpa meninggal. So ada hikmah kat situ. Faham kan? Jadi bincang bersama dengan keluarga penting, kerana kita tak tahu keadaan kita macam mana lah. Beri peringatan untuk hubungi pengurusan jenazah seperti mana yang last week saya kongsikan. Jangan disimpan ya, jangan neglect. Tanya apa belum pengurusan jenazah dia macam mana, kat mana dan sebagainya. Dan janganlah ambil peluang daripada kesedihan orang. Just because you ada contact, and that contact you dapat commission, you push orang untuk ambil your contact. Orang tengah susah, orang tengah sedih, kita offer help, tapi tujuan kita ialah commission. Come on. Ada cara lain, ada tempat lain untuk kita berniaga, ada tempat lain untuk kita mendapat keuntungan. Pengurusan jenazah tu pengurusan jenazah lah. Itu memang kerja dia, memang servis dia untuk buat. Itu tak boleh samakan Jangan cakap oh mahalnya dan sebagainya. Kalau mahal lah, tapi maksudnya jangan cakap ni salah lah, ni kan fardu kifayah lah, tak boleh lah. Kalau semua cakap gitu susah lah kan. Imam solat pun kita bayar. Bayangkan imam solat masjid tu setiap waktu pun kita bayar, ingat free. Bayar pasal komitmen mereka, masa mereka. Right? Imam Jumaat kita bayar, lebih besar. Imam Tarawih tadi bayar. Free imam Tarawih. Kan orang tu baca, kita amin aja. Amin. Waladhalin, amin. Lepas amin, lepas habis solat komplain. Imam baca tak sedap. Penat orang tu baca, kita komplain. Contoh kan, penat orang baca, laju sangat lah Ustaz Imam. Itulah itu kita, imam amin kan, komplain. Tapi imam bayar, kita tak boleh cakap lah Ustaz, fardu kifayah Ustaz, fardu ain Ustaz, ikhlas dah lah Ustaz. Tak boleh, bayar tak bayar juga. That's why kita kat luar pun kita letak kerajaan habuan imam, Bilal kan. Kita letak, kita bayar, masjid memang bayar lah. Tak nak masjid bayar lah. Ada sponsor ke tak ada sponsor, masjid bayar. Kan memang mereka berhak untuk dibayar dan tak salah untuk dibayar. Kan? Okey. Seterusnya, letakkan kain tuala langsir kepada jenazah dan membuka pakaiannya tanpa didedahkan auratnya. Very important ya. Bila kita nampak pakaian tu, kita tahu, kita tanggalkan pakaian tersebut dengan ditutup auratnya. Maksudnya kita tutup dulu dengan kain, tutup dulu dengan tuala, tutup dulu dengan langsir apa yang boleh. Lepas tu baru tarik kain dia, baru tarik suara dia, baru tarik dunia pakaian dia, supaya dia tidak berpeluh. Dan bila tidak berpeluh tu tujuannya memudahkan juga dalam bab pengurusan mandi jenazah. Kan, jadi kalau contoh kita telefon pengurusan jenazah, pukul berapa sampai, kalau dia kata dia lambat sikit, minta dia advice, apa saya nak buat sekarang, apa patut saya buat sekarang. Contohnya kan, dapatkan dia advice, nanti dia advice lah. Kalau selalunya dia orang akan datang cepat, tapi kalau orang lambat, dia cakap lah apa nak buat ni, saya tak faham pasti lah macam mana dan sebagainya kan. Dia kita tolong. Tapi jangan main buka seluar dia, main buka baju dia. Jenazah pun ada perasaan malu. Walaupun dia dah meninggal, kita kena jaga keaiban tersebut. Tutup dengan tuala, tutup dengan ni, tarik daripada bawah tuala tersebut pakaian dia, tanggalkan. Itu cara dia lah cara dia. Segerakan pengurusan jenazah. Jadi saya kata, ya, jangan sampai lambat-lambatkan. Ya, kalau contohnya dia ada pengurusan jenazah, saya ingat saya, Ustaz, tahu tak? Ada waris ni, dia punya permintaan dahsyat Ustaz. Dia meninggal, rumahnya dekat West. Dia suruh kita bawa arwah ni naik bas, jalan pergi Masjid Sultan. Tahu tak? Itu dia asyik rumah. Boleh gitu kan? Dia kata bawa, Ustaz, dia minta tau Ustaz. Dia meninggal West, dah meninggal, dah mandi, dah semayangkan, dah semayang.
Dia minta bas, pusing jalan, pergi tempat Masjid Sultan. So dia tanya, kenapa perlu jalan kat Masjid Sultan? Oh tak ada, pasal bapak saya suka pergi Masjid Sultan. Nak imam ke apa ke, kan? Suka pergi Masjid Sultan. Kalau itu punya permintaan nak layan tak? Susah kadang-kadang. Sebab kadang-kadang kita nak kena negotiate tau. Kita nak kena faham tau. Kadang-kadang kita punya permintaan ni melampau-lampau. Betul kan? Saya bayar awak apa? Oh bawa lah. Nak jalan apa? Kecuali kalau dia memang someone tu maksudnya apa? Kadang-kadang yang meninggal tu contoh presiden. Yang meninggal tu ialah ni kadang-kadang diorang bawa di tempat masyarakat, kan? Itu lain. Tapi kita ni yang dah settle ni, sedangkan guru-guru ke apa yang dah hajar satu Singapura pun, dia dah meninggal terus bawa. Terus kita tak ada pusing satu Singapura tengok, kan? Tak bawa. Itu lain, itu protokol lain. Itu protokol apa tu? Apa MP? Kan VIP lah. Faham lah tu kan? Maknanya dia mungkin dia kerja polis ke, kerja apa, kain bulan ke apa dan sebagainya. Itu memang protokol sana, kan? Tapi ini cakap pasal agama Islam, memang sudah meninggal, cepat-cepat kan tujuan. Okey, jadi jangan lewat-lewatkan. So kita yang masih hidup ni, jangan minta wasiat yang bukan-bukan. Jangan pesan-pesan wasiat yang bukan-bukan. Jangan minta yang bukan-bukan. Tapi kalau minta contohnya, dia tinggal dekat Jurong, dia tinggal dekat Clementi, nanti kalau mak meninggal, bapak meninggal, bawa lah jenazah mak pergi masjid. Boleh tak? Boleh, macam itu boleh. Benda macam itu boleh. Bawa pergi masjid, solat nanti lebih ramai orang solat. Contohnya. Ataupun dia tinggal, contohnya lah Dover, dia tinggal Jurong, dia tinggal daerah sini lah senang kita kan. Mak selalu pergi belajar dekat Darussalam, bawa pergi Masjid Darussalam. Boleh tak? Boleh. Itu boleh. Kan? Tapi kalau dia ada lebih-lebih, jangan lebih-lebih mak. Meninggal nanti bawa pergi Ustaz Arun. Mak Ustaz saya nak jadi imam. Tapi kalau Ustaz Arun fee okey lah. Jangan, kalau Ustaz Arun tak fee, dan okey lah kasih orang lain. Contohnya kan. Jangan minta yang itu je. Saya bukan apa. Kenapa? Amanah. Terima kasih ingatkan saya. Tu ajak orang kan, itu naikkan kan. Kadang-kadang saya berbual dengan Ustaz Jafar, saya sama Ustaz Jafar dah dapat. Jadi kadang-kadang kita berbual, Ustaz Jafar cakap dengan saya, Ron, kalau aku apa jadi pada aku, kau jadi imam tau, aku nak kau jadi imam. Kau ni merepek lah bang. Kerana kawan kan, kau ni merepek lah bang kan. Tapi itulah pesanan dia. Cakap apa jadi imam kan, aku tak nak orang lain, aku nak kau jadi imam. InsyaAllah. Mana tu? Saya cakap, tapi saya kurang balik. Ni kalau kau pergi dulu, aku yang pergi dulu, macam mana pula aku nak jadi imam? Okay lah. Jadi poin saya nak bilang sini lah, kita boleh memberikan pesanan-pesanan tersebut, permintaan tersebut, boleh, tak ada masalah. Ya, jadi jangan minta lebih-lebih saya kalau meninggal, saya nak imam saya tu Imam Sudais lah. Mak, Imam Sudais kat mana mak? Imam Sudais yang kat Mekah. Sama lah. Itu tak realistik kan, nampak ya. Jadi kita faham keadaan-keadaan tersebut. Jadi itu je poin saya nak bilang, ya, agar kita dapat memastikan kita dapat diuruskan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Boleh semua? Ada soalan nak tanya so far? Okay, kalau tak ada teruskan Alright. Next one, selepas kebumikan, kita dah kebumikan jenazah, dah uruskan jenazah, dah kebumikan jenazah, dah tanam dan sebagainya. So, apa yang kita perlu buat? The first one, seperti mana kita tahu tadi, kita sebelum kebumikan, kita cakap pasal urusan jenazah. Mandikan, kafankan, solat kebumikan. Ada tak ni kat buku dia? Ada itu ada kat situ Jadi, ini memang fardu kifayah kita bincangkan. Ini fardu kifayah. Mandikan, tadi dah bincangkan. Tapi siapa yang selalu mandikan ialah pewaris yang terdekat. Yang meninggal, contohnya lelaki, yang selalu mandikan adalah lelaki yang akan mandikan. Yang perempuan pun yang akan mandikan perempuan. Ustaz, boleh tak yang meninggal tu perempuan, mak saya, tapi anak lelaki nak mandikan? Boleh, jawapannya boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan dia tahu macam mana nak mandikan. Pastikan dia tahu macam mana nak mandikan. Ustaz, tak apa Ustaz, kan ada pengurusan jenazah. Pengurus jenazah tu lelaki ke perempuan kat dalam bilik tu?
So tricky sikit kita bukan kita je tau, kita nak tengok siapa yang lead kita tu kan. Jadi kalau dia perempuan, takkanlah kita anak lelaki semua masuk. Contohnya tapi kalau anak-anak lelaki tu boleh mandikan jenazah, tahu mandikan jenazah, cara-cara dia dan sebagainya, settle sendiri tak ada masalah pun. Sebab yang meninggal tu mak mereka sendiri kan, contohnya Tapi kalau tidak, general umumnya yang meninggal tu lelaki, yang akan solatkan, yang akan mandikan pun lelaki, perempuan tu perempuan, perempuan tu perempuan, insya-Allah. Lepas itu akan dikafankan. Selepas kafankan, kadang-kadang diwangi-wangikan dan sebagainya. Lepas tu akan ada berikan ruang untuk melihat jenazah dan mencium jenazah. Betul tak? Okey, ada selalunya macam itulah. Tapi kalau yang boleh cium tu siapa ustaz? Kalau pada saya, ialah yang boleh cium ialah yang ada kena-mena dengan arwah je lah. Yang tak ada kena-mena kawan, apa dan sebagainya, tengok je, tak ada masalah. Tengok je, tengok tak payahlah peluk mana tadi. Ustaz, kalau tak ustaz, maaf katalah ustaz lagi 3 bulan lepas tu nak kahwin ustaz. Tunang saya ni ustaz meninggal, tak jadi kahwin, boleh tak saya peluk dia ustaz? Ini satu soalan bagus. Boleh tak peluk? Tak boleh. Tak boleh, tak mati ustaz, tak ada apa-apa pun. Awak siapa nak peluk dia? Baru tunang aja, tunang belum ada apa-apa halal pun. Kan? Jadi fahamkan kat situ Jadi yang boleh hanyalah kepada keluarga terdekat. Nak cium-cium, tak nak cium sudah. Kalau rasanya nak peluk, boleh peluk, tengok pada keadaan dan sebagainya lah Okey, bila pengurusan jenazah tu dah berlaku, maka harus dibayar. Siapa nak bayar ni? Boleh gunakan duit arwah yang ditinggalkan. Okey, arwah ada duit, tinggalkan, bayar pakai duit arwah. Ataupun contoh anak tertentu bayarkan, lepas tu boleh tak dia claim? Jahatnya kau claim mak kau sendiri, contoh kan. Tapi kalau ikut hukum, boleh tak dia claim? Yes, because itu adalah hak dia. Dia cuma tunaikan because mak kau duit belum keluar, dia tak ada cash dan sebagainya kan. Adik-beradik yang lain tak mampu sangat, dia pula mampu bayar, dia bayar. Tapi dia tunjukkan resit, ni resit. Boleh tak dia claim daripada pewaris-pewaris lain? Yes, dia boleh claim. Pasal yang gunakan duit ni adalah duit arwah, bukan duit orang yang masih hidup. Yang saya pernah kongsikan, kalau contohnya ada orang salam duit kita waktu meninggal tu kan, orang salam, itu bukan duit arwah, itu duit kita. Okey, itu duit kita yang masih ada ni, duit kita. Apa nak buat dengan duit tu terpulang lah. Kita kumpulkan, lepas tu kita wakafkan ke, kita buatkan dia kubur dapur kubur ke, kita nak kasih makan kepada anak yatim ke, terpulang lah. Kita nak ambil ke, terpulang. Kalau rasanya kita nak ambil daripada saya, kita buatkanlah sesuatu untuk arwah. Pasal orang bagi, tapi selalunya orang gunakan duit tu untuk apa? Orang gunakan duit tu adalah untuk kita punya keperluan. Mungkin kita tengah sedih, nak masak pun tak sempat. Jadi adanya duit tu, bolehlah pergi makan. Contohnya, sunnahnya kan kasih makan. Bayangkan tadi kalau semua orang bawa makan macam mana? Datang 50 orang, setiap orang bawa 1 paket nasi. Berapa banyak, berapa hari dia makan? Contohnya kan, tak masuk akal lah. Jadi gunakan duit. Jadi duit tu gunakan untuk keperluan diri dia yang sedang mengalami kesedihan tersebut. Jadi secara umum, pengurusan jenazah boleh digunakan untuk duit arwah. Keduanya, setelah menguruskan jenazah, keduanya wasiat. Ada tak arwah buat wasiat? Ada tak arwah buat wasiat? Wasiat ni kalau yang berbentuk harta, paling banyak 1/3 sahaja. Contoh dia ada harta 9,000. Contoh senang kira lah 9,000. Ataupun sikit sangat 12,000 contohnya. 12,000. Dia kata okey, nanti kalau apa-apa jadi pada saya, wasiatkanlah, saya wasiat, saya nak beri kepada Masjid Darussalam contohnya. Tapi dia tak bilang amount. Saya wasiat, saya nak bagi kepada Masjid Darussalam contohnya. Paling banyak berapa kita boleh bagi? Paling banyak 4,000 saja. 1/3 daripada harta tersebut. Tapi kalau kalau orang yang berdasarkan kepercayaan. Tapi zaman sekarang dia banyak memerlukan dokumen sebenarnya. Itu lebih baik. Jadi waktu kita hidup ni, kita belajar kalau dari sini kita tahu harta kita macam mana kan. What we can do ialah kita buat will lah, kita buat wasiat lah. Kita buat wasiat. Okay, wasiat ni juga kita boleh salurkan kepada tempat ataupun orang-orang yang kita sayang. Orang-orang yang bukan pewaris. Saya nak tanya, menantu pewaris tak?
Kesian dia dah menantu jaga mak bapak dia, dia jaga bapa mertua dia, merawat, bersihkan jenazah. Tapi apabila menikah tak dapat apa-apa. Tapi dari segi hukum memang tak dapat lah. Memang tak dapat. Boleh tak dia dapat? Boleh, melalui wasiat. Okey, menantu anak tiri dapat tak? Tak. Dapat harta tak? Tak dapat. Boleh melalui wasiat. Anak angkat Tak. tak dapat, melalui wasiat. Sebab ramai dah jadi anak angkat. Kan anak tiri tak boleh, dekat sangat. Okay, anak angkat. Kalau ada application bilang nanti saya nak apply. Ada susah boleh. Contohnya apa lagi? Siapa lagi? Contohnya contohlah anak-anak ataupun orang-orang tertentu yang kita sayang, kan, yang kita rasa memang bukan pewaris, mereka bukan pewaris bagi dia. Contohlah ini kalau level lain lah, dia sayang sangat dengan mak mertua dia. Nak kasih tak? Wasiat ke pewaris? Wasiat. Wasiat. Mak mertua wasiat, bapak mertua wasiat. Contohnya, pasal mereka takkan dapat satu sen pun daripada ni. Termasuk apa tahu? Ni very important, termasuk, saya gunakan word ni, anak luar nikah. Anak luar nikah bukan termasuk dalam pewaris. Jadi mereka tidak akan mendapat harta kita. So kalau kita tahu cerita tu, kan, dia ni siapa dan sebagainya, maka kita kena buat wasiat untuk dia. Pasal in terms of hukum, mereka tak akan dapat daripada bab faraid. Mereka hanya dapat melalui cara wasiat. Sebab kalau orang yang maafkan anak luar nikah ni, dia biasa je, tak ada masalah. Dia memang anak kita, memang bapak kita dan sebagainya. Tapi cuma dua je yang dia tak boleh segi hukum. Satu ialah harta, dua ialah nikah. Kalau dia anak perempuan, dia tidak boleh walikan kepada dia. Itu je. Itu dua je. Tapi yang lain semua sama. Tak masalah auratnya ke apa ke sama. Kadang-kadang ada orang dia persoalan lain juga. Macam mana aurat dia, Ustaz? Dia dengan bapak dia aurat. Bapak dia kan bapak dia. Kan? Tapi yang tak boleh ni dua je. Kan? Kalau anak perempuan buat wali. Kalau bab harta, tak kira anak lelaki ke anak perempuan, memang mereka tak akan dapat. Jadi ini semua golongan ni, golongan wasiat. Golongan-golongan yang boleh mendapat wasiat. Okey. Terusnya kalau ada balance. Okey, saya terangkan First, kalau ada balance, ada harta balance dan bayar ni semua, ada balance, pergi wasiat. Okey, kalau ada balance baru pergi ke hutang. Nampak tak dia punya urutan? Kalau ada balance. Kalau contohnya dia tak ada dia tak ada simpanan, dia cuma ada 2,000 je simpanan dia. Harta dalam negeri, luar negeri, hapus pun 2,000 je raya. Bayar ni dah cukup tak? Dah cukup lah, dah habis tak? Bila dah habis, Ustaz dia ada wasiat, nak pakai duit apa? Kan, tak pakai duit apa? Ada hutang, pewaris lah bayar. Tapi dari segi hukum memang tak wajib. Kalau ada balance daripada pengurusan jenazah, baru tunaikan wasiat dia. Kalau ada balance selepas wasiat, baru kita bayar hutang dia. Okey, hutang ni pula ada dua ya. Hutang pada Allah, hutang kepada manusia. Saya terangkan dulu pada hutang pada Allah. Hutang pada Allah adalah ibadah yang wajib, yang dia kena buat waktu hayatnya tapi dia tak buat. Contoh puasa, contoh zakat, contoh haji, nazar. Ustaz, solat macam mana? Dia tak semayang, ataupun dia banyak tinggalkan semayang, dia dah meninggal. Dia banyak kena buat amal-amal lah, amal-amal soleh, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Pasal solat ibadah yang wajib untuk individu. Dia tak buat, maka dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibadah yang lain, contoh dia ada puasa yang belum dibayar, dia bayar balik fidyah. Contoh dia ada zakat yang dia patut bayar. Contoh dia meninggal first day of Ramadan, dah wajib bayar zakat tak? Zakat fitrah. Wajib tak dia bayar zakat? Wajib, pasal dia hidup masa bulan Ramadan.
Kan? Jadi masa itu dah wajib, dia dah meninggal lah. Tapi kita ambil duit hartanya untuk membayar zakat fitrah untuk dia, arwah. Faham tak? Itu kalau pasal ni. Kalau ataupun haji, dia belum pergi haji. Contohnya, ya, lepas tu kita buatkan haji, badan haji, bayarkan badan haji dekat syarikat, buatkan untuk dia. Pakai duit siapa? Pakai duit arwah. Pakai duit arwah. Pakai duit arwah. Okey, sekarang badan haji pun dah naik harga. Dia tahan juga saya tengok. 2,000, 3,000 harga dia dah. Sekarang bukan murah sekarang badan haji ya. Pasal dekat sana, dekat Saudi yang charge punya harga tersebut. Okey. Itu yang cerita lah. Tapi yang penting ni di badan-badan ini. Ada orang tanya saya, Ustaz, arwah punya batu nisan. Waktu dia hidup, dia belum buat haji. So bila kebumikan, pengurus jenazah tanya, dah berhaji belum? Oh belum. So letak nama, biasalah nama dia contohlah Nabi Muhammad. Letaklah Muhammad itu ya. Batu nisan. Dah buat badan haji, nak tukar tak batu nisan tu? Tak payah. Ada je ni bagus. Ini belajar lagi. Kan? Tak payah nak sibuk-sibuk pergi pengurus jenazah, tolong tukarkan. Apa pasal nak tukar? Dah pergi haji dah. Bila dah pergi haji? Dah buat badan haji, tak payah. Buat taruh je Muhammad stay sampai bila-bila pun Muhammad je, tak payah taruh Haji Muhammad, tak payah tukar. Kecuali kalau batu nisan tu dah rosak, kan? Dah rosak, kita nak tukar yang baru. Kalau rasanya kita nak letak haji, letaklah. Pulanglah. Kan? Ataupun kadang-kadang ada orang haji dengan hajar ni pun dia very jaga. Kan? Nama apa ni? Haji Muhammad. Kan? Ada orang macam tu, ada orang dia letak haji dengan hajar tu sebagai benda yang very besar untuk dia. Wallahualam. Ya. Kadang-kadang saya gurau je, saya kata, "Ji, saya belum buat haji, saya umrah je." Taruh umrah. Pernah orang buat ha? Okey, tak perlu. Tapi kalau memang namanya memang ada haji, tak ada masalah lah. IC ke apa kan, just follow lah, tak ada masalah. Okay? Tapi kalau orang yang tak ada dan tiba-tiba nak letak tu for the sake of letak, dia tak payah. Ya, wallahualam ya. Jadi itu pasal hutang pada Allah. The next one adalah hutang kepada sesama manusia. Jadi kalau dia ada hutang dengan orang itu, kena bayar balik. Ataupun ada orang pinjam duit dia, kena minta balik. Ustaz, saya ada hutang dengan arwah Ustaz, tapi saya tak tahu dia kat mana Ustaz. Saya tak tahu pewaris dia kat mana. Saya tahu pinjam berapa? Pinjam 1,000 Ustaz. Saya tak tahu pewarisnya kat mana. Awak apa duit tu? Sedekah. Bayar balik tak? Tetap bayar balik tak? Tetap bayar balik. Wajib bayar balik. Tak apalah Ustaz, Allah mudahkan saya Ustaz. Kenapa Allah mudahkan? Macam mana Allah mudahkan? Allah mudahkan, Allah tarik nyawa Rizak mati dulu. Kan Allah dia mati dulu Ustaz. So halal lah untuk saya. Dia ada cakap halal tak? Dia tak cakap halal kan? So 1,000 tu bukan duit kita, tetap kena bayar balik. Ya, tetap kena bayar balik. That's why apa-apa akan dirahmati Allah. Bila mana kita cakap pasal hutang ni, memang benda yang panjang lebar kita buat. Saya selalu cakap hutang ni penting untuk tulis. Ada rekod. Ya, walaupun hutang tu sesama keluarga, sesama adik-beradik, sesama mak bapak, tolong tulis. Bila part kita okey. Bila part kita tak okey, nanti kita lupalah, apalah dan sebagainya kan. Tulis. Pasal kita tahu sendiri, jenazah masih terikat dengan hutang walaupun dia dah meninggal. Kan? Jadi kita kena ambil tahu. Very important abang kakak. Sekarang saya share because saya nak kita sendiri buat persiapan. Abang kakak kita sendiri tahu, teman-teman kawan-kawan, kita sendiri tahu kita ada hutang ke tidak. We know ourselves. If kita ada, tolong tulis. Kita tulis supaya apa? Apa-apa jadi pada saya, ni kena bayar. Faham tak? Ni kena bayar. Pasal aku tak nak bila aku mati nanti aku terikat dengan dunia lagi ni. Contoh kan? Tapi ada orang tak yang tahu selain daripada kita? Kadang-kadang tahu. Kadang-kadang suami bila hutang, isteri tahu. Kan? Ataupun isteri hutang, suami tahu. Itu okey, fine. Tapi kadang-kadang suami punya hutang, isteri tak tahu. Simpan, tak apalah, ni susah saya. Saya tak nak libatkan awak. Betul tak nak libatkan awak? Betul. Memang awak kena bayar. Tetapi bila mana kita meninggal, isteri nak tahu ni apa buat hutang. Betul tak?
anak dia nak tahu bapa hutang apa, nak tahu, bayar. So it's very important, kita kena tulis kat mana-mana supaya kita tahu apa-apa jadi pada saya, inilah hutang saya. Saya bapa contohnya baru nak start bayar balik puasa. Dulu tak puasa, sekarang nak bayar balik puasa. Sekarang tapi takut tak sempat, takut tak cukup. Bapa ada hutang lagi 100 hari puasa, bayar balik. Kadang-kadang bila saya interview interview pada orang yang minta penjelasan ni kan, saya kata, bapa dah pergi haji belum? Entah dah buat ke belum Ni anak depan mata ni anak ni. Awak tak tahu bapa awak? Entah, saya tak pasti. Dulu Ustaz, telefon abang. Abang kata, dah lah. Telefon yang nombor 2. Taklah, bapa tak pergi haji, pergi umrah je lah. Dah, kecoh. Nampak tak? Beza. Dah tahu. Pasal nak buatkan badan haji dia punya tujuan, ya. So, ya, benda-benda macam tu nak kena tahu. Ya, nak kena tahu apa yang kita hutangkan. Puasa, berapa banyak puasa kita tak bayar contohnya. Ini semua nak kena tahu. Ya. So, pasal apa? Bila kita meninggal, kita nak kena tolong juga pewaris. Kau tolong uruskan aku punya harta ni, kau tolong uruskan hutang-hutang aku ni. Kita nak bilang dia. So, very important to share with someone else apa yang you hutangkan. Ataupun, Ustaz, saya tak ada hutang, Ustaz. Orang hutang saya ada hutang. Orang hutang saya ada pun. Pun bilang, Denny, Pak Majid ni hutang 1,000, Pak Maon 2,000, Pak Latif 3,000. Contohnya, tulis. Jadi bila dah meninggal, pewaris tahu, oh ni Pak Maon, mana Pak Maon ni? Mana satu ni Pak Maon, kejar. Contohnya, Pak Latif ni, siapa ni Pak Latif ni yang hutang ni? Contohnya kan. Jadi dia tahu apa yang dia boleh lakukan. So kita kena tolong pewaris agar bila mana kita dah meninggal, pewaris tahu apa nak buat. Tapi kalau hutang-hutang lain yang memang ada bills tu, fahamlah. Bills apa? Kereta kan? Dokumen rumah, apa lagi? Credit card, courts, bayar apa? Pakai dulu, bayar kemudian. Banyak betul arwah isteri aku pakai. Rupanya hutang. Kena bayar balik. Contohnya kan, banyak ni. Jadi ni semua hutang. So senang cerita, saya suka dengan kata-kata ni. Kalau tak ada apa-apa nak hutang, jangan hutang. Kalau tak ada sebab nak hutang, jangan nak berhutang. Jangan main dengan hutang. Jangan cari penyakit. Ni semua buat dia. Jangan cari penyakit. Jangan cari hutang. Jangan dekat dengan hutang. Jangan main-main dengan hutang. Contohnya kan, kalau tak ada, buat tak ada. Kalau ada, kadang-kadang saya interview dengan pasangan yang baru nikah pun saya kata, awak ada rumah, awak ada rumah, okey. Tapi diorang raise question pasal kemampuan harta. Selalu saya kata kepada mereka, tengok priority awak kat mana. Rumah ada, tak ada sofa, okey tak? Okey kan? Rumah ada, TV tak ada, okey tak? So priority kan lah, pelan-pelan lah. Saya kata jangan keluar kabut, semua nak beli, semua nak kena ada. Kalau mampu, silakan. Nak beli TV satu rumah 80 inci ke, 180 inci ke, pulang lah. Kan? Sofa nak daripada hujung masuk pintu sampai hujung ke, pulang lah kan? Pasal mampu kan? Beri lah. Tapi kalau tak mampu, buat hal tak mampu. Hidup pelan-pelan. Itu selalu pesan saya kepada pasangan yang baru nak nikah. And kalau diorang ada risk pasal financial, saya akan nasihatkan dulu. Kan? Tapi saya bilang diorang, saya ni nikahkan awak je, saya bukan financial consultant. Kan? Saya kena faham juga kat situ kan. Minta maaf pada sini semua yang kerja financial consultant. Saya cuma umumkan saja, macam generalkan saja, supaya diorang tahu apa yang diorang boleh start, insyaAllah. Okay, last one. Kalau ada lebih, barulah kita buat faraid. Okay, kita buat faraid, bagi-bagi harta dan sebagainya, ya. Ini kalau ada lebih, ya. Ustaz, perlu tak kita buat faraid melalui syarikat dan sebagainya? Ini terpulang. Kadang-kadang ada keluarga yang boleh settle sendiri. Dia tahu siapa patut dapat, siapa tak patut tak dapat dan sebagainya. Jadi penting untuk kita tahu siapa patut dapat, siapa pewaris-pewaris kita. Contohnya, ya. Kalau dia yang meninggal ni mak kita ni adalah mak yang mak kita lah, okay. Mak pernah nikah dengan suami yang lama, and then mak ada anak-anak daripada suami yang lama. Maksudnya adik-beradik kita lah. Walaupun tak rapat macam mana pun, kita kena tahu kat mana mereka tu. Pasal mereka tu pun
pewaris. Mereka tu adalah pewaris. Pasal yang meninggal ni mak, kalau meninggal ni bapak, okey, ada yang dapat dan tak dapat. Contohnya, pastikan siapa tu pewaris-pewaris kita dan bagikan harta kita kepada mereka, insya-Allah, ya. Secara umum, inilah contoh faraid. Ini saya contoh. Abang kakak kalau rasanya nak check daripada sekarang siapa patut dapat dan siapa tak patut dapat, you pergi ke Syariah Court. Pergi ke Syariah Court, cari dia punya faraid calculation, ataupun you Google, you taruh faraid calculation. Daripada situ dia akan minta you siapakah dalam keluarga kita yang ada. Nanti mereka akan keluar siapa yang dapat dan siapa yang tak dapat. Okay? Tapi bukan harta berapa banyak, cuma generik saja. Okay, saya ada mak, saya ada mak mertua, saya ada bapak, saya ada bapak mertua, saya ada anak, saya ada ni, saya ada anak tiri. Nanti mereka akan keluarkan siapa dapat dan siapa tak dapat. Kalau nak check daripada sekarang, silakan, ya, check sekarang. Tapi jangan check bapaknya harta, Bapak-bapaknya harta, bapak saya nak kira-kira dah bapak. Kenapa kalau kira? Pasal tadi Ustaz Arun ajar, jadi kalau bapak dah mati senang nak uruskan, Pak. Dalam baik itu soalan lain. Saya suruh check dia punya siapa pewaris-pewaris ni. Ini contoh, Ali meninggal. Minta maaf kalau siapa ada sini nama-nama Ali, minta maaf, ya. Ada harta 30,000, ataupun minta maaf kalau namanya suami, nama suaminya Ali, ya. Lalu ada harta 30,000. Dia tinggalkan isteri, mak sendiri, mak mertua, anak lelaki, anak perempuan, adik-beradik lelaki. Siapa dapat, siapa tak dapat? Siapa tak dapat? Sini, siapa tak dapat? Mak mertua. Lepas tu mana ada diri sini, tak ada. Anak lelaki, anak perempuan, adik-beradik lelaki. Mak mertua tak dapat. Adik-beradik lelaki tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. 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 Tak dapat. Why? Ada anak lelaki. Adik lelaki. So senang cerita, maaf kata, kalau kakak ada anak lelaki, dia lah yang the best. Sebab dia akan block semua daripada depan. So kalau kita cakap, Ustaz yang meninggal tu abang saya, Ustaz, yang meninggal tu adik-beradik saya, Ustaz. Ya, tapi ada anak lelaki tak? Kalau ada anak lelaki, jangan campur dah. Tak kena benda dengan kita. Ini contoh. Jadi yang tak dapat, mak mertua dengan anak lelaki. Agak-agak kat sini, siapa paling banyak dapat? Marah tu. Lelaki, Ustaz. Kan? Isteri dapat 1/8 aja. Kesian isteri dia. Kan? So this is the jumlah umum. 14,000, anak lelaki tu akan dapat. Isteri akan dapat 3,000 saja. Aku dah cakap. Isteri sikitnya, anak lelaki banyak. Kenapa anak lelaki banyak? Jaga mak. Ingat, setiap duit bukan wah untungnya dapat, terima kasih bapak. Tak, tanggungjawab. Mak punya welfare, you kena gunakan that 14,000 jaga mak punya welfare. Sampai bila? Sampai dia meninggal. Kan? Adik kau punya welfare ataupun kakak kau punya welfare pun kau kena jaga. Nampak tak? Mak punya welfare, anak lelaki kena buat, anak perempuan pun kena buat. Tapi anak lelaki double. Jadi kakak, kalau contoh maaf kata suami kita dah meninggal, so kita mak kan, isteri kan. So kita cakap dengan anak, mak setiap bulan perlukan 500 untuk my own expenses lah, pergi hospital ke di mana-mana dan sebagainya. Anak lelaki 300 or 350, balance anak perempuan. Nampak tak? Tetap dulu jangan pula yang perempuan kata anak lelaki lah kena buat, dia anak lelaki perempuan apa. Tapi bahagia nak juga, anak perempuan dapat juga. Kena balance out. Tanggungjawab anak lelaki lebih 2 kali ganda, tapi anak perempuan tetap tanggungjawab dia kena ada. Okay? Tapi kenapa isi sikit? Jadi sikitnya yes, pasal tanggungjawab ialah balik kepada anak lelaki. Yang ini kalau ikut kisah ni, ikut cerita ni, dia bukan anak lelaki je, nenek dia pun. Nenek dia nak kena jaga juga tu, ibu kandung kan, mak kepada arwah, nenek dia lah tanggung juga. So jangan tengok umamnya, jangan tengok banyaknya tak boleh cari ni, ini marah ni kan. Tanggungjawab, okay abang, tanggungjawab kita bang. Terus, ya, jaga-jaga insya-Allah. Alright. Seterusnya, contoh yang seterusnya, Siti pula. Siti tadi laki ni kan.
Ini isteri pula meninggal, ya. Siti meninggal tinggalkan 10,000. Maklumlah ustaz tak kerja ustaz. Yang kerja suami. Kan? Simpan-simpan suami contohnya. Dia tinggalkan ni. Okey, siapa dapat? Suami. Saya cakap siapa dapat bukan suami.